Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menurut laporan di FMT hari ini, Akmal pembuli takkan berani tuntut China. Mohon maaf, kata ahli akademik. Tajuddin Rasdi menyifatkan Ketua Pemuda UMNO itu sebagai seorang yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan peribadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada beberapa pendapat yang sekarang tular di dalam media maupun laporan media yang mengatakan bahawa Akmal harus berhenti daripada menggunakan isu yang sedang panas dalam Malaysia berkaitan dengan isu stalking. Selain daripada itu, kemarin salah seorang daripada ahli parlimen daripada APCO, beliau kata, beranikah Akmal meminta China, negara China memohon maaf atas insiden isu stalking tersebut. Tetapi kali ini, ahli akademik pula mengatakan bahawa Tajuddin Rasdi menyifatkan Ketua Pemuda UMNO itu sebagai seorang yang mengambil kesempatan untuk meraih sokongan peribadi. Seorang ahli akademik berkata, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak akan sampai kepada tahap menuntut permohonan maaf daripada China berhubung isu stalking tertera kalimah Allah. Walaupun menggesa kedai Servaneka KK Mat diboikot berhubung perkara itu. Bercakap kepada FMT, Tajuddin Rasdi dari University UCSI berkata, Akmal mungkin tidak akan menyahut cabaran ahli parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau agar beliau menuntut permohonan maaf daripada China kerana membenarkan pengeluar menghasilkan stalking sedemikian. Seorang pembuli akan sentiasa membuli orang yang lebih lemah daripadanya. Akmal mungkin akan terus mencanang isu itu kerana beliau tidak pedulikan akibatnya maupun kebajikan pekerja kekemat. Itu bukan lagi buli, itu namanya mengambil kesempatan, kata Tajuddin. Semalam, Tangau berkata, adun merlimau itu sepatutnya memberi tekanan kepada Menteri Luar yang juga timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan supaya memanggil duta China bagi mendapatkan penjelasan sekiranya Malaysia tidak mendapat jawapan yang memuaskan. Beliau juga berkata respon Akmal terhadap perkara ini seolah-olah usaha terdesak untuk meraih sokongan dan populariti untuk dirinya dan parti. Ini hanyalah suatu usaha mendapatkan perhatian dengan mengorbankan 5,000 pekerjaan dan agar UMNO kembali popular dalam kalangan orang Melayu, katanya. Sementara itu, bekas ahli parlimen Sungai Benut Taufik Ismail berkata, kemungkinan Akmal memanggil duta itu akan mencemarkan reputasi mereka. Tindakan itu tidak masuk akal dan akan buat kita nampak berfikiran cetek, katanya. Beliau berkata, komen Tangau itu sekadar menonjolkan situasi berpotensi berlaku apabila Ketua Pemuda itu menuntut penjelasan daripada semua pihak yang terlibat dalam penjualan stalking itu daripada pengilang kepada penjual. Apa yang Tangau cuba katakan adalah apa akan jadi jika Akmal kejar semua pihak di sepanjang rantaian bekalan itu sehinggalah kepada kilang pengeluar stalking di China, katanya. Bekas ahli parlimen itu menambah, jika tindakan sedemikian diambil terhadap semua pihak yang terlibat, ia akan terutamanya menjejaskan orang Melayu Islam. Jangan lupa apabila stalking itu dihasilkan dan diimport ke Malaysia, ia perlu melalui kastam. Mengapa Akmal tak kejar pegawai kastam yang membenarkan stalking itu masuk? Soal beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada plot twist rupanya. Wan Saiful minta RM 2 juta termasuk kemoterapi istri dan gugurkan kes. Wah, ini luar biasa. Permintaan Wan Saiful
yang luar biasa. Bolehkah ini dianggap sebagai satu permintaan rasuah? Bolehkah ini dianggap sebagai definisinya meminta rasuah? Tak tahulah. Harap-harap nanti SPRM boleh mendefinisikannya mengikut akta yang ada pada SPRM. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datu Zulkafli Hanafi, menepis dakwaan Datuk Wan Saiful Wanjan bahawa dia ada menerima beberapa tawaran agar mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri. Zulkafli mendakwa tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada ahli parlimen Tasik Gelugur itu. Menurutnya, semua tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada Wan Saiful sebagai syarat untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun kata netizen, apalah gunanya Anwar Ibrahim mendapatkan Wan Saiful ni? Sudahlah bermulut celupar, kata mereka, selalu pula mengecam Anwar Ibrahim, hater nombor 1 Anwar Ibrahim. Buat apalah Anwar Ibrahim mendapat Wan Saiful ini, kata mereka. Tiada makna dan tiada fungsinya untuk Anwar Ibrahim. Karena Anwar Ibrahim sekarang sudah ada sokongan lebih 2/3. Jadi buat apa lagi dengan Wan Saiful ini? Kata netizen. Sia-sia sajalah Anwar Ibrahim mengikut permintaan atau menunaikan permintaan Wan Saiful ini, minta 2 juta ringgit termasuk kemoterapi isteri dan gugurkan kes. Buat apa, kata mereka, tiada faedahnya untuk Anwar Ibrahim, kata netizen. Menurut ahli Parlimen Tanjung Karang ini, semua tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada Wan Saiful bagi sebagai syarat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, Wan Saiful yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia turut berjumpa dengannya untuk mendapatkan penjelasan dan pengesahan berhubung peruntukan yang diterima selepas sokongan dibuat kepada Kerajaan Perpaduan. Selain itu, Zulkafli mendakwa antara lain yang turut diminta oleh Wan Saiful ialah peruntukan projek bernilai 2 juta ringgit, kos rawatan kemoterapi istrinya, serta pengguguran kes yang sedang dihadapi beliau. Adakah mungkin kerana syarat-syarat ini yang tidak masuk akal, maka individu-individu yang disebut oleh Wan Saiful iaitu Hasnan dan Datuk Azman tidak mampu melayan kehendak beliau? Maka beliau cuba untuk mendapatkan info dan kepastian dengan mendekati ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Abzizi Abu Naim, dan juga saya sendiri kononnya bertanyakan tentang ubat menahan selera makan bagi menguruskan badan dengan suntikan seminggu sekali. Beliau kemudian telah sahkan untuk buat pesanan 2 botol ubat tersebut. Itu pun sebenarnya agak aneh. Dalam keadaan istrinya sedang hidap kanser dan terima kemoterapi yang beliau dakwa sangat terkesan, ditambah pula dengan kos rawatan ubat yang mahal, kenapa beliau sibuk pula nak kuruskan badan dengan ubat yang mahal? Adakah ada muslihat yang tersembunyi? Katanya dalam sidang media di Parlimen pada Isnin. Zulkafli juga berkata bahawa Wan Saiful didakwa memberitahu telah bersedia lebih awal untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding beliau. Wan Saiful mengaku pertemuan dengan Hasnan dan juga Datuk Azman adalah jauh lebih awal daripada pengumuman saya menyokong Perdana Menteri yang ke-10. Jadi semua penawaran itu adalah demand beliau sendiri. Pertemuan dan perbualan dengan saya atau Gua Musang adalah atas pertanyaan beliau sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian dakwanya lagi. Bagaimanapun, Zulkafli berkata beliau dan Muhammad Azizi gagal membantu atau menjadi ejen yang baik kepadanya, menyebabkan Wan Saiful menuduh mereka yang memujuk untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi jelas kenyataan beliau adalah sangkaan jahat, fitnah dan mengelirukan dewan serta memutarbelitkan fakta. Wan Saiful menuduh saya tanpa apa-apa bukti yang jelas dan cuba memerangkap dan mengheret saya dalam agenda peribadinya yang berniat jahat, tambah beliau. Sementara itu, Muhammad Azizi dalam sidang media sama turut mendakwa beliau didekati oleh Wan Saiful bagi mendapatkan penjelasan berhubung peruntukan.
Malah beliau menegaskan tidak pernah bertemu secara fizikal atau menghubungi Wan Saiful sejak bergelar ahli parlimen pada 19 November tahun lalu, kecuali dalam majlis yang dianjurkan Perikatan Nasional. Jadi pertemuan saya dengan beliau di sebuah kafe di Hotel Marriott pada 17 Januari sebenarnya bukan dirancang oleh saya atau beliau. Cuma masa saya ada di kafe, beliau mendekati saya bersama seseorang yang saya tak kenal. Beliau jumpa saya, salam dan buat saya makan apa yang saya dapat selepas sokong Perdana Menteri. Saya hanya beritahu saya dapat peruntukan yang sama seperti ahli parlimen kerajaan, katanya. Muhammad Azizi juga mendakwa Wan Saiful dilihat dalam keadaan sangat tertekan ketika itu dan memerlukan seseorang yang boleh mengesahkan bahawa kes yang dihadapinya boleh digugurkan jika sokongan diberikan. Jadi saya beritahu saya bukan individu yang boleh bagi komen atau jaminan untuk kes tersebut dan minta rujuk kepada individu berkenan. Kedua, berkenan tawaran-tawaran itu ia tidak dibangkitkan langsung pada pertemuan tersebut, katanya lagi. Wan Saiful sebelum ini mendakwa dua ahli parlimen Perikatan Nasional PN menjadi ejen pemujuk selepas beliau menyokong kerajaan. Beliau mendedahkan individu terbabit ialah Muhammad Azizi dan Zulkapri bersama tiga lagi individu dikenali sebagai Hasnan, Datuk Azman dan Datuk Rahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.